Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Ainul Harnani binti Mak Nasir, penyampai berita ZP64. Saudara, jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber ini terdiri pada unsur penipuan, kerosakan, pengubahan software program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodaman dan lain-lain. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan ilmu dan maklumat. Oleh sebab tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Apa ia boleh berlaku? Berikut adalah faktor utama penyumbang jenayah cyber dalam masyarakat. Pertama, kurangnya maklumat dalam penggunaan teknologi dengan selamat. Dalam teknologi komunikasi dalam maklumat, ICT, masyarakat kurang dididikan dalam melindungi hak mereka sebagai pengguna. Kebanyakannya menggunakan teknologi atas desakan tren atau tidak mahu dilabelkan ketinggalan zaman. Pengguna sering alpa dalam mengikuti arus globalisasi. Misalnya apabila kemunculan laman sosial bertambah menyebabkan ramai berlumba-lumba menyertai laman sosial tanpa mengetahui risiko dan kesan sekiranya tidak prihatin dalam penggunaannya. Facebook, Twitter, MySpace, Skype dan Yahoo Messenger antara laman sosial yang mendapat sambutan hangat daripada pengguna media sosial. Ramai pengguna cuai dalam penggunaan laman sosial, iaitu mempamerkan butir-butir peribadi yang penting seperti nombor telefon, alamat rumah dan sebagainya. Oleh demikian, individu yang tidak bertanggungjawab akan mencuri atau meniru identiti pengguna untuk keuntungan mereka atau menjatuhkan individu lain. Selain itu, jenayah cyber juga didorong oleh kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini yang menjanjikan wadah penyebaran maklumat yang cepat dan mudah diakses. Oleh kerana perjalanan maklumat di dunia cyber tidak diselia atau dikawal oleh mana-mana organisasi maupun individu, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Pelbagai maklumat tidak kira sama ada benar ataupun palsu, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Hanya satu klik sahaja pengguna bebas dalam menyampaikan dan menerima maklumat tanpa ditapis kebenarannya, dan hal ini akan memberi kemudahan kepada jenayah cyber. Di samping itu, peningkatan jenayah cyber bertambah apabila penggunaan perbankan online secara meluas diperkenalkan kepada pengguna. Aplikasi pembayaran melalui atas talian atau online telah mendapat tempat dalam kalangan pihak perbankan, pentadbiran dan laman sesawang untuk membeli bela atas talian atau shopping online. Mudah, menjimatkan masa dan tenaga, juga fleksibel, menyebabkan ramai pengguna beralih arah menggunakan aplikasi ini. Tidak lagi ramai beratur membayar bil di bank maupun di pejabat pos, malahan membeli bela atas talian juga menjadi ikutan pengguna, terutamanya golongan remaja. Amazon.com adalah salah satu aplikasi yang memberi tawaran promosi melalui tempahan dan pembayaran yang kesemuanya diurus secara online. Begitu juga seperti syarikat-syarikat penerbangan di Malaysia seperti AirAsia, Fifth dan Malaysia Airlines yang menjalankan urus niaga seperti tempahan tiket dan pembayaran online. Tetapi, aplikasi ini akan memberikan impak buruk kepada pengguna jika tiada sekuriti atau keselamatan dalam proses transaksi pembayaran online. Namun web yang tidak rasmi dalam proses perbankan online akan memudaratkan pengguna, iaitu tanpa sedar mereka sebenarnya telah memberi kata laluan atau password kepada penjenayah cyber. Maka tidak hairanlah kenapa jenayah cyber ini semakin meluas dalam kalangan masyarakat. Hal ini memudahkan penjenayah cyber untuk menggodam atau mencuri informasi
perbankan pengguna bertujuan mencuri atau memindahkan wang pengguna kepada akaun penjenayah cyber. Statistik Cyber Security Malaysia merekodkan hampir 5,000 kes jenayah cyber di negara ini sejak Januari lalu tahun 2020. Kes dilihat semakin bertambah pada April kerana majoriti rakyat Malaysia melakukan tugas mereka secara dalam talian sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tindakan seorang pengawal keselamatan menjual identitinya kepada skema membawa pada apabila dia dibunuh sebelum mayatnya disembunyikan di sebuah hotel di Ibu. Begitu juga berlaku kepada penyanyi terkenal Malaysia Wani Asrita apabila hampir menjadi mangsa jenayah cyber. Undang-undang cyber tidak seharusnya kita harapkan untuk melindungi kita daripada ancaman jenayah komputer. Dalam dunia tanpa sempadan, serangan berkemungkinan boleh dilakukan oleh orang beribu-ribu batu jauhnya maupun dari kalangan orang yang berhampiran dengan kita. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan untuk membenteras kes-kes jenayah cyber.